4.2. 4.2. Oh, power banyak je. Dah makan 100 lebih lah. Jadi best tu dia. Mak menangis gembira. Itu tak apa. Tapi yang maksud Abdullah ibn Umar ini bukan ul walidain minal uquq, ibu ayah yang menangis. Ini sebahagian daripada derhaka. Tetapi ramai ibu ayah tadi yang memang kata mereka ni bertahan, mereka sabar, mereka tak sebut. Itu yang ramai. Tetapi tidak dinafikan ada juga yang terkeluar disebabkan teruknya perangai si anak, teruknya apa yang dibuat oleh anaknya kepada ibu ayah, sebab tu terkeluar. Tapi satu lagi, memang kata tadi, terguris pun. Ya, terguris pun termasuk dalam perkara yang mengundang ketidakberkatan dalam hidup. Saya sebut menyebabkan ibu ayah terguris hati. Antara sebab yang mengundang ketidakberkatan dalam hidup. Allahu Akbar. Baru terguris, Ustaz? Baru terguris. Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia nak kebas. Aimat tahu tak? Kebas kain. Oh, kibas. Kibas ke kebas? Macam kita kais limau, cadar kan? Nak kebas. Kibas ke kebas? Boleh. Kibas ke kebas? Dia tak buat depan mak ayah dia. Dia kata takut debu-debu ini berterbangan kena ibu dan ayah. Masya Allah. Sampai tahu saya. Allahu Akbar. Bagaimana seorang anak yang meninggikan suara pada mak ayah? Jauh lagi. Bagaimana kita selalu dengar la wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kamu cakap Ada ulama kata pun tak boleh. Apatah lagi kita jerkah. Jerkah ni maksudnya jerkos kan. Herdik. Herdik. Kalau herdik pun Allah sudah pasti lagi lah. Jauh lagi lah. Ibn Abbas kata tak kebas kain pun depan mak ayah. Kerana takut debu-debu yang berterbangan. Sebab tu hidupnya berkat. Sebab tu Ibn Abbas sampai ke akhir zaman sekarang ni, pun orang sebut lagi namanya, ilmunya barakah. Diamalkan, dikaji dan sebagainya. Sebab itu, walaupun sekadar terguris hati, kita elakkan. Sentiasa berusaha untuk memastikan pintu ke syurga kita ini terbuka luas dan betul-betul kita dapat kunci untuk ke syurga, insya-Allah. Allahu Akbar. Kunci syurga kita ada dalam rumah kita je sebenarnya, Ustaz kan. Masya-Allah. Jadi sahabat kita ada nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Assalamualaikum Cik Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman dan Ustaz Nur Hisam Tuan Padang. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sihat ya? Semua Ustaz dan Dai sihat ya? Alhamdulillah. Ya. Jadi ini soalan saya begini Ustaz. Kita semua sedia maklumnya keredaan Allah adalah keredaan ibu dan ayah, bagaimana Ustaz menyebut tadi ya. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, kita ni kadang bagi diri saya lah. Kadang-kadang kita ni kalau dah berumah tangga ni, kadang-kadang Ustaz, kita lebihkan isteri kepada ibu sendiri, ibu ayah sendiri Ustaz. Ini menyebabkan ibu dan ayah merasa tersinggung. Tapi kita tak sengaja Ustaz, bukan kita sengaja nak buat begitu, tapi tak sengaja. Jadi apabila tak sengaja dia tersinggung. Ini yang berlaku pada sahabat Nabi Al-Qamah. Bagaimana Ustaz? Sedangkan dia nak mengucap masa nasab pun tak lepas Ustaz. Ini menakutkan. Ini benar-benar menakutkan saya Ustaz. Jadi kita tak sengaja nak buat macam mana. Dan kalau dah tersinggung macam tu pula, Al-Qamah tu ibadahnya banyak. Bukannya macam saya Ustaz. Tapi kalau dah kita menyinggung perasaan ibu dan ayah, kita nak buat macam mana Ustaz? Sedangkan nak mohon ampun ibu ayah dah tak ada Ustaz. Jadi soalan saya, bagaimana kita nak mendapat keredaan Allah sedangkan kita menyinggung perasaan ibu dan ayah kita pun tak selesai lagi Ustaz? Jadi itu soalan saya, bagaimana kaedah terbaik lah Ustaz kalau boleh kita ni kalau dah tak ada tu nak memohon ampun kepada ibu dan ayah dan mendapat keredaan sepanjang hidup kita ni. Kalau tak ada keredaan dia memang tak dapat, kata Ustaz tadi. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghayati soalan dari saya. Maknanya kadang-kadang kita ni sebagai seorang suami ni kalah dengan kata-kata isteri kita. Kalau balik rumah mak dia tu laju je kemah beg. Kalau balik rumah mak ayah kita ni kemah beg pun slow je. Itu pun kadang-kadang banyak alasan.
Kadang-kadang perkara ini berlaku dalam ketaatan kita kepada seorang ibu dan juga isteri, Ustaz. Bagaimana? Allahu Akbar. Bila dengar soalan Tuan Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Majid, tadi soalan tadi, subhanallah, bila berumah tangga kan, dia kini pakai kaedah, ibu ayah kita nombor 1, isteri bukan nombor 2. Macam mana, Ustaz? Yang ada isteri 2 tu, itu cerita lain lah. Cerita lain lah. Maknanya ibu ayah kita nombor 1, isteri bukan nombor 2. Maknanya selama ni silap ni, Ustaz. Maknanya kedua-dua ni kita jaga hati. Kita jaga hati. Kita jaga hati kedua-duanya. Cumanya soalan tadi tanpa disedari, dengan cara tak sengaja, dia menyebabkan mak ayah dia tersinggung. Tapi saya ada seorang sahabat saya, lelaki, mak dia sakit. Mak dia sakit. Ya. Dia, sahabat saya lelaki, dia ada adik-beradik. Ada adik-beradik lelaki, ada adik-beradik perempuan. Tapi betapa hebatnya isteri kepada kawan saya ni, dia menjaga ibu mertuanya yang sakit. Faham tak cerita ni? Mertua, Ustaz? Kawan saya lelaki. Aha. Jadi mak dia sakit. Mak dia sakit. Yang jaga mak dia adalah isteri dia. Maksudnya Jaga mertua lah ni. jaga mak mertua. Uish, susah, Ustaz. Dan mak mertua ni ada anak-anak perempuan. Kan? Tapi di kalangan anak perempuan pun jaga juga, dia gila Jaga kan. jugalah. Tetapi si ibu mertua ini paling selesa, paling seronok ketika berada dengan menantu perempuan ni, isteri kawan saya ni. Padahal anak perempuan ada. Ini isteri yang hebat. Masya Allah. Ini isteri yang hebat. Dan ini bukti bahawa si isteri ini sangat-sangat sayang kepada suaminya. Sehingga dia menyayangi orang yang disayangi oleh suaminya. Selamat Hari Wanita. Allahu Akbar. Kan? Jadi ini hebatnya. Dia maknanya si ibu ini bukan dia tak sayang pada anak-anak perempuan dia yang lain. Sayang. Dan anak-anak perempuan yang lain bukan tak tunaikan tugas dan tanggungjawab. Gila-gila juga. Gila juga. Tetapi sehingga si ibu orang tua, uzur, sehingga dia sebut bahawa dia selesa dengan menantu ni jaga. Allahu Akbar. Jadi hebat. Sehingga kalau biasalah kita suami isteri kan, kalau ada beza pendapat, ada apa, kawan saya dengan isteri dia ni, mak dia duduk sebelah menantu lagi. Allah. Ini menantu yang hebat. Backup menantu. Ini isteri, bukan maksud backup bila menantu buat salah mak tu tak backup, tidak. Tetapi ini isteri yang hebat. Isteri-isteri bantulah suami untuk dapat pintu syurga dia. Isteri-isteri bantulah suami untuk khidmat kepada ibu ayahnya. Sebab apa? Bila si suami ke syurga, dia bawa sekali lah isteri dia. Macam mana cara bantu tu, Ustaz? Ustaz tak faham. Suami saya asyik mak dia je, asyik ayah dia je, Ustaz. Raya tahun lepas mak ayah dia dah, raya tahun ni mak ayah dia lagi. Kan? Sebab tu kita pula sebagai para suami, kita juga kena bantu isteri kita untuk bantu kita berkhidmat pada mak ayah. Maknanya atur jadual comel, gembirakanlah hati ke semua mereka. Pandailah. Tapi balik pada soalan Tuan Haji Umar bin Abdul Majid tadi, ada kalanya mungkin kita terlepas pandang. Mungkin ada tindakan-tindakan kita yang kita tak sengaja. Kita beli hadiah birthday untuk isteri kita. Kita beli hadiah birthday. Zaman ni pula zaman Facebook, Instagram. Mak kat kampung ada Facebook juga. Mak suka stalk Facebook menantu. Jadi mak jealous lah. Jadi kena pandai-pandai lah. Dan bila kita tahu mungkin ada tindakan kita yang menyebabkan mak ayah kita terasa hati, segera bertindak. Kalau terpaksa keluar duit, balik jenguk mereka, keluarkan duit. Itu pelaburan kita. Yang sudah pasti Allah akan ganti dengan rezeki yang lain. Apatah lagi kalau mak ayah yang tak sihat, uzur.
Kan kita berada di sisi mereka, kadang-kadang orang tua ni dia nak kita berada di sisi, tak apa dah. Cukup dah Ustaz. Bukan nak duit kita. Duit banyak dah. Dia pun tak ada duit, dia bukan nak duit sangat. Ya. Dia nak keberadaan kita. Jadi Tuan Omar tanya tadi, kalau dia terbuat, dia kata secara tak sengaja, tanpa disedari kan. Sebab itulah kena selalu menonton Tanyalah Ustaz. Dalam majlis, dan juga kena hadiri majlis ilmu. Ustaz mesti sekarang tak boleh hadiri majlis ilmu. Banyak sangat sekarang online, di Facebook, di Instagram, di YouTube. Bila kita banyak menonton majlis ilmu, jadi ini yang akan mengingatkan kita. Soalan tadi datang, pelbagai soalan realiti datang, bagus. Aku ke? Jadi bila dengar perbincangan macam ni, pernah ke aku, ada ke aku buat mak ayah tak terasa hati, lama dah tak jenguk, lama dah tak telefon. Tadi kita sebut boleh telefon, boleh video call, boleh dia nak tengok cucu-cucu dia. Jangan berkira lah kredit tu, boleh telefon tu. Teknologi ada sekarang. Yang penting kita faham tajuk kita, redha Allah berada pada redha mak ayah. Buatlah apa saja untuk mendapat keredaan mereka. Masya Allah. Bila beli